Assalamualaikum murid-murid. Okey, bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar, masalah pembelajaran tahun 4. Okey, hari ini kita akan belajar kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Objektif kita pada hari ini adalah mengenal pasti dan memerihalkan kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup yang ada di sekeliling kita. Okey, yang kedua, kita buat pemerhatian. Pelaksanaan aktiviti. Okey, murid mendengar dan melihat video penerangan yang cikgu berikan. Kemudian, murid memerhati, memerihalkan dan menyebut kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup pada aktiviti pengukuhan. Aktiviti terakhir adalah murid membuat latihan pada buku aktiviti. Okey, murid-murid. Kegunaan benda hidup. Okey, kegunaan benda hidup. Cuba murid-murid lihat pada gambar berikut. Okey. Pada gambar tersebut, kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Situasi dalam gambar menunjukkan contoh kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan kegunaan setiap benda-benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan gambar tersebut. Okey, benda bukan hidup dan benda bukan hidup mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian kita. Kegunaan benda hidup. Yang pertama, daun pisang. Okey, gambar tersebut adalah daun pisang. Daun pisang kita boleh gunakan sebagai pembungkus makanan. Okey, pembungkus makanan, contoh dia kita boleh bungkus nasi lemak, boleh dijadikan pembungkus kuih-muih dan sebagainya. Okey. Okey, ini menunjukkan benda hidup pokok pisang mempunyai kegunaan dalam kehidupan seharian kita sebagai pembungkus makanan. Itulah kegunaan benda hidup. Okey, pokok pisang adalah benda hidup. Okey, seterusnya kegunaan benda hidup pada gambar tersebut adalah gambar ayam dan juga ada gambar cacing. Okey, cacing dan ayam adalah benda hidup. Cacing merupakan sumber makanan bagi setengah haiwan. Contoh dia ayam. Kalau tak ada cacing, macam mana ayam nak hidup? Dia boleh makan cacing untuk nak hidup. Samalah juga macam kita manusia. Kita perlukan makanan untuk nak hidup. Seterusnya, kegunaan benda hidup pada gambar tersebut adalah ikan, ayam dan sayur-sayuran merupakan sumber makanan manusia. Ikan kita boleh jadikan lauk pauk, ayam sebagai lauk pauk dan sayuran sebagai lauk pauk setiap hari. Kita makan sehari, pagi, tengah hari, malam. Kita boleh makan ikan, ayam ataupun sayur. Itulah sumber tenaga, sumber kekuatan pada manusia. Sekiranya tak ada makanan, kita manusia boleh mati. Okey, seterusnya cikgu terangkan kegunaan benda bukan hidup. Okey, cikgu akan berikan contoh. Lihat pada gambar tersebut. Okey, dekat gambar ni ada gambar rumah. Ada pokok pisang. Okey, dia tengah buat apa? Okey, ibu tu tengah buat apa? Okey, ayah tengah buat apa? Naik motor. Okey, adik tu tengah pegang beg. Okey, gambar-gambar tersebut mempunyai kegunaan benda bukan hidup. Okey, contoh pertama, rumah. Dalam gambar tersebut adalah rumah. Rumah boleh digunakan untuk berlindung daripada hujan dan panas. Kalau kita tak ada rumah, macam mana kita nak hidup? Takkan kita hidup, takkan kita duduk dekat tepi jalan, takkan kita duduk dekat pokok. Itulah kegunaan benda bukan hidup. Rumah untuk kita
boleh berlindung daripada hujan dan panas. Okey, seterusnya contoh pada mak yang pegang penyapu. Okey, penyapu adalah benda bukan hidup. Okey, penyapu boleh digunakan untuk membersihkan persekitaran, bersihkan rumah, bersihkan bilik dan bersihkan semua kawasan rumah kita. Kalau tak ada penyapu, susah kita nak ambil semua sampah. Itulah adalah contoh-contoh kegunaan benda hidup dalam kehidupan seharian kita. Ada banyak lagi benda bukan hidup yang kita boleh gunakan kegunaan dalam kehidupan harian kita. Kesimpulannya, daun pisang pada gambar berikut boleh digunakan sebagai pembungkus makanan. Cacing pula adalah sumber makanan bagi sesetengah haiwan. Lepas tu, ikan, ayam, sayur adalah sumber makanan manusia. Rumah digunakan untuk berlindung daripada hujan dan panas. Pada gambar juga ada penyapu. Penyapu digunakan untuk membersihkan persekitaran. Helmet pula boleh digunakan untuk keselamatan. Motosikal juga boleh digunakan untuk sebagai kenderaan. Ini adalah contoh rantaian makanan. Yang pertama, itu adalah pokok jagung. Pokok jagung menghasilkan jagung. Siapa yang makan jagung? Okey. Manusia makan jagung, burung makan jagung, ikan makan jagung, ayam makan biji-biji randu. Lepas tu, ayam, ikan dimakan oleh manusia. Kemudian, burung dimakan oleh haiwan-haiwan yang lain. Jadi, ini menunjukkan kita saling memerlukan antara satu sama lain. Semuanya berfungsi. Contoh seterusnya adalah pokok kelapa. Apakah kegunaan pokok kelapa? Yang pertama, penyapu lidi. Pernah jumpa kan penyapu lidi? Penyapu lidi digunakan dari daun kelapa. Sama juga dengan ketupat. Tu nampak kari yang diambil dari buah kelapa dijadikan santan. Kuih pula dibuat daripada isi kelapa. Buah kelapa pula kita boleh minum airnya. Minyak kelapa juga diambil daripada buah dia. Kalau murid lihat pada gambar ni, ini adalah titik atau jambatan yang dibuat dari batang pokok kelapa. Ini pula tempurung kelapa. Dorang ukir elok-elok, bagi cantik-cantik, letak lampu untuk dibuat hiasan. Okey, seterusnya adalah lembu. Lembu pun haiwan yang banyak kegunaannya. Antaranya adalah jadi sumber makanan kita, contoh susu dan daging. Kemudian kulit dia orang kita selalu buat kompang, orang selalu buat beg, orang selalu buat kasut, baju pun ada. Lepas tu lembu juga boleh dijadikan kenderaan. Kita boleh jadikan kereta lembu. Kemudian dia boleh bantu pesawar membajak sawah. Murid-murid, cikgu akan tunjuk kegunaan lain bagi haiwan, tumbuhan, kenderaan, alat elektronik, alat memasak, alat pertukangan ataupun lampu. Okey, ini adalah kegunaan haiwan. Kita boleh sebagai sumber makanan, haiwan peliharaan, kenderaan. Okey, ini pula kegunaan tumbuhan. Tumbuhan sebagai sumber makanan, bahan binaan dan pembungkus makanan. Ini pula kenderaan, membantu manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Okey, seterusnya alat elektronik. Manusia yang jauh dapat berhubung di mana-mana dengan adanya alat elektronik. Seterusnya, alat memasak. Alat memasak memudahkan kerja penyediaan makanan. Bayangkan dunia yang tak ada alat memasak. Macam mana kita nak masak?
Okey, ini pula alat pertukangan. Pernah anda bayangkan dunia tanpa tukul, gergaji, pemutar skru? Mungkin kita masih tinggal di dalam gua. Sebab tu kita ada rumah, apa lagi? Kita ada tempat berteduh, semua guna alat pertukangan. Okey, yang terakhir adalah lampu. Lampu suluh, lilin, dinamo membantu manusia untuk melihat kegelapan. Dalam gelap, manusia boleh nampak dengan adanya lampu. Okey, murid-murid, seterusnya aktiviti pengukuhan. Okey, cikgu mahu senaraikan 3 kegunaan pokok pisang. Okey, pertama, apa kegunaan? Kedua, apa kegunaan dia? Dan ketiga, apa kegunaan pokok pisang? Okey, yang terakhir adalah aktiviti latihan. Murid-murid rujuk buku aktiviti muka surat 6 hingga 7. Okey, murid-murid, setakat itu sahaja pembelajaran kita, topik kita pada kali ini. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kerana menonton dan mendengar video pembelajaran cikgu. Okey, selamat belajar di rumah murid-murid. Kita jumpa lagi di topik seterusnya. Assalamualaikum.